Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, murid-murid, hari ini kita akan teruskan dengan ulang kaji tajuk bumi lah. Kita teruskan dengan ulang kaji tajuk bumi. Jadi, kita akan murid boleh tengok balik tajuk ulang bumi lah. Buka buku teks, muka surat. Okey, boleh buka buku teks, muka surat 81 dah. Muka surat 81. Okey, mari kita tengok. Bentuk muka bumi. Okey, bentuk muka bumi. Apakah bentuk muka bumi yang dapat kamu lihat dalam gambar ini? Okey, bentuk muka bumi yang akan kita belajar untuk tahun 1 murid-murid, kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kita ada 8 bentuk muka bumi. Okey, yang pertama sekali, yang paling tinggi adalah gunung. Yang kedua tinggi adalah bukit lah. Okey, lepas tu bila kita ada tempat yang paling tinggi, bermaksud kita ada aliran sungai lah. Aliran sungai ni daripada gunung turun ke laut dah. Lepas tu kita ada tasik. Kita ada lembah. Lembah ni murid-murid adalah tanah rendah di kiri kanan sungai atau di kaki gunung atau di kaki bukit. Ni lembah. Murid-murid kena ingat dah. Lembah ni adalah tanah di kawasan ataupun di kiri kanan sungai ni. Tanah di kiri kanan sungai ataupun di kaki gunung ataupun di kaki bukit dah. Okey, lepas tu kita ada tasik. Tasik ni lagi besar daripada kolam. Tengok. Okey, kolam dia kecil sikit dah. Okey, lepas tu kita ada pantai. Tanah yang paling hujung dengan air pada pantai lah. Lepas tepat pantai, dia sambung dengan laut. Jadi murid kena ingat, kita ada 8 bentuk muka bumi yang akan kita pelajari. Yang akan kita belajar untuk tahun 1. Okey, yang seterusnya, tanah. Tanah kita ada 3 murid-murid. Yang pertama adalah tanah kebun. Yang kedua, tanah liat. Yang ketiga, pasir. Okey. Di manakah jenis tanah-tanah ini biasanya dijumpai? Okey, pasir selalunya kita jumpa dekat dekat pantai lah. Tanah kebun kita jumpa dekat orang yang bercucuk tanam lah. Tanah liat ni ada juga. Okey, seterusnya Mu'alim ringkas-ringkas je dah sebab kita dah belajar sebelum ni. Okey, kandungan tanah. Linda dan Hafiz sedang menyiasat kandungan 3 jenis tanah. 3 jenis tanah. Okey, tengok Linda. Linda kata halusnya tanah liat ni. Tanah liat ini, cikgu pula kata tanah liat ini mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Apakah kandungan yang terdapat dalam kebun dan pasir? Dalam tanah kebun dan pasir. Kita tahu dah. Dalam tanah liat ni murid-murid, hanya ada butir-butir tanah yang sangat halus. Okey, jadi mari kita tengok apa yang ada dalam apa yang terdapat dalam tanah kebun dan tanah pasir lah. Okey. Yang pertama adalah tanah kebun. Tanah kebun mengandungi yang pertama butir tanah. Yang kedua mengandungi daun kering. Daun kering ataupun tumbuhan reput. Dah. Yang ketiga mengandungi batu kecil. Dalam tanah kebun ni kandungan dia banyak dah. Butir tanah, daun kering, batu kecil. Dan yang keempat adalah ranting kayu. Ada ranting kayu. Daun kering, ranting kayu ni dia akan menjadi sebagai baja bila dia reput lah.
Okey, last sekali ada haiwan kecil. Macam cacing apa semua tu lah. Okey, yang seterusnya kita tengok tanah pasir. Pasir dulu ke? Kandungan pasir. Kandungan pasir mengandungi butir pasir, dia ada butir pasir, lepas tu dia ada batu-batu kecil. Ni pasir ni kita dah tengok di patah dia. Kalau kita pergi patah, kita tengok ada butir pasir, ada batu-batu kecil biasanya. Okey, last sekali kandungan tanah liat. Kandungan tanah liat mengandungi butir-butir tanah yang sangat halus. Ni secara ringkasnya apa yang kita telah belajar pada minggu lepas berkaitan dengan bumi dan tanah serta kandungannya. Jadi murid-murid boleh selesaikan kuis yang muallim sediakan untuk murid-murid semua jawab dah. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.